Buletin Didik 9 Jun bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin mengarahkan pembayaran allowance kepada petugas pentaksiran dan petugas pemeriksaan sijil peperiksaan Malaysia SPM 2021 diselesaikan segera. Dalam kenyataan di Facebook, Datuk Dr. Razzie mahu lembaga peperiksaan meneliti perkara berkenaan dan membuat pembayaran kepada guru terbabit secepat mungkin. Menurut kenyataan itu, pihaknya akan berusaha agar bayaran dibuat mulai hari ini. Sekolah Kebangsaan Kempadang Kuantan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Jawa Kelang tersenarai dalam kedudukan 10 terbaik untuk Anugerah Sekolah Terbaik Dunia. Anugerah yang dilancarkan Organisasi Pendidikan Global T4 Education ini mendapat kerjasama Yayasan Hasanah yang dikelolakan Khazanah Nasional Berhad. Dua buah sekolah berkenaan berada dalam program Sekolah Amanah yang bermatlamat membantu transformasi sekolah secara menyeluruh untuk menghasilkan kemenjadian murid yang holistik. Sekolah Kebangsaan Kempadang tersenarai dalam kategori inovasi selepas usaha program ini yang telah membantu sekolah berinovasi dengan mencipta Smart Zoom. Sistem pengesanan automatik sepenuhnya ini mampu memantau kemajuan pembelajaran murid menggunakan input data pada Google dengan pautan khusus Kementerian Pendidikan Malaysia. Smart Zoom ni merupakan landasan yang terbaik. Okey. Dan ini adalah Smart Zoom ni adalah satu aplikasi yang memudahkan cikgu mengakses data dan juga memasukkan semua maklumat yang berkaitan dengan PBD. Dan PBD ini adalah kita menggunakan ID D5 yang diilhamkan oleh kementerian, dan orang kata bila benda tu nampak kemenjadiannya, jadi benda ni diwawarkanlah. Sementara SMK Kampung Jawa dicalonkan dalam kategori menangani cabaran. Sekolah yang mempunyai rekod rendah murid tamat persekolahan pada 2018 ini mengubah persepsi masyarakat dengan usaha warga sekolahnya. Dalam tempoh 632 hari, melalui pendekatan baru berasaskan data intensif kehadiran murid, pihak sekolah berusaha menghubungi lebih 500 ibu bapa untuk memahami murid dan persekitaran mereka. Lebih 3,000 sekolah seluruh dunia mengambil bahagian dan daripada jumlah itu, 10 disenarai pendek untuk 5 kategori. Sekolah terbaik setiap kategori berpeluang memenangi wang tunai $50,000 Amerika. Hadiah sekolah terbaik dunia ini dianjurkan untuk meraihkan sekolah seluruh dunia dalam usaha membangunkan generasi selepas COVID-19. Seterusnya, Universiti Malaya UM mendahului institusi pendidikan di negara ini dalam QS World University Ranking 2023 sekaligus mengekalkan tempatnya dalam kalangan 100 universiti terbaik dunia untuk tahun kelima berturut-turut. Berdasarkan laman QS Top University, kedudukan UM bagaimanapun jatuh 5 anak tangga apabila kini di tempat ke-70 dalam ranking yang dikeluarkan hari ini. Antara indikator penilaian yang digunakan untuk menentukan markah ialah reputasi akademik, reputasi majikan, nisbah pelajar fakulti, rangkaian penyelidikan antarabangsa dan hasil pekerjaan. 24 institusi pengajian tinggi Malaysia direkodkan tersenarai tahun ini dengan kebanyakannya meningkatkan kedudukan mereka. Universiti Putra Malaysia UPM pula berjaya dinobat sebagai universiti kedua terbaik dalam negara sekaligus meraih kedudukan 123 terbaik dunia. Melonjak 20 anak tangga berbanding sebelumnya, kedudukan cemerlang ini sekaligus merekodkan pencapaian terbaik UPM dalam sejarah penarafan antarabangsa. Pengiktirafan antarabangsa terhadap kemampuan dan kualiti akademik di UPM ini berjaya menarik minat pelajar antarabangsa untuk mengikuti program pengajian di sini setanding dengan universiti terkemuka antarabangsa. Sementara itu, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM melonjak dari kedudukan 144 ke 129, Universiti Sains Malaysia USM memperoleh 4 mata daripada 147 kepada 143. Namun kedudukan Universiti Teknologi Malaysia UTM jatuh dari 191 kepada 203.
Ini pula satu pencapaian yang membanggakan apabila sepasukan pelajar dari College Vocational KV Keningau berjaya meraih tempat pertama di Festival Seni Art Marathon in France pada 5 Jun lalu dalam kategori Readers Theatre atau teater pembaca. Uniknya, persembahan mereka berdasarkan kisah mitos Galap yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sitting on top of the rocks at the river close to Mount Kinabalu. Pasukan ini terdiri daripada Emily Teo Sin Yi, Letitia Anwen Eng, Jasmine P. Molido, Elsie Anthony, Glennis Lajurus David, Chris Nathaniel Leonard Willen dan Kristen Glenn Majani. Persembahan mereka berdasarkan kisah mitos sejenis makhluk gaib yang mendiami kawasan air tawar dan mampu menjelma sebagai wanita cantik. Galap mengembara ke kawasan penempatan manusia untuk mencari rantai mutiaranya yang diterbangkan seekor burung. Makhluk ini terserempak dengan seorang manusia dan mereka berdua menjadi kawan karib sejak pertemuan itu. Tema cerita ini adalah konflik dan prejudis, memandangkan manusia dan makhluk telah bermusuhan selama beratus-ratus tahun. Kejayaan ini bukan sahaja membantu memelihara warisan budaya Sabah tetapi juga memperkenalkannya di mata dunia. Bertemu kembali. Kementerian Kesihatan KKM menjangkakan gelombang penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD akan mula menurun dalam tempoh terdekat. Menurut Menterinya Khairi Jamaluddin, HFMD dianggap hanya penularan tempatan di Malaysia dan penyakit bermusim. Kita menjangkakan gelombang HFMD ni dia akan mula turun dalam 2-3 minggu lagi. Biasanya HFMD ni dia bermusim. Dia akan mula dan dia akan jadi gelombang. Tak sampai sebulan dia akan turunlah dengan sendiri dia. Tambah beliau, peningkatan kes HFMD tahun ini lebih tinggi berbanding 2019 di awal fasa COVID-19. Ini disebabkan kanak-kanak yang sudah 2 tahun tidak terdedah kepada luar menyebabkan tahap imuniti mereka menurun dan mudah dijangkiti. Teori klasikal natural immunity, ya, bila dia tak terdedah dengan virus-virus, dia punya imuniti akan rendah. Sebab itu mungkin kes agak tinggi sekarang. Meskipun kes yang dilaporkan tidak serius, ibu bapa dinasihatkan untuk segera mendapatkan bantuan perubatan serta jangan menghantar anak ke tadika atau pusat asuhan sekiranya mempunyai tanda atau gejala HFMD. Khairi berkata demikian ketika ditemui di Hospital Sultanah Bahiah Alustar Kedah. Terdahulu, beliau menerima penyerahan peralatan perubatan dari pihak Jepun melalui Japan's Grand Aid 2020, Japan International Cooperation System kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sumbangan peralatan perubatan dari kerajaan Jepun kepada Malaysia itu akan dilakukan secara berperingkat dan akan diagihkan ke hospital-hospital seluruh negara, terutama di kawasan luar bandar. Antara peralatan besar yang dihantar ialah katil untuk unit rawatan rapi ICU, mesin defibrillator, mesin ultrasound dan pelbagai lagi peralatan yang boleh dimanfaatkan terutama di hospital luar bandar. Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS memperuntukkan 1.5 juta ringgit untuk tahun ini bagi membantu 150 asnaf di seluruh negara meningkatkan taraf ekonomi keluarga melalui program Asnaf Berdikari. Ketua Pengarahnya Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata, melalui peruntukan itu, setiap asnaf terpilih akan menerima bantuan kursus keusahawanan dan peralatan mengikut keperluan peserta bagi mengembangkan perniagaan mereka. Sebagai permulaan, 10 asnaf dari setiap negeri dipilih menyertai program tersebut dengan sasaran peningkatan pendapatan peserta sehingga RM3,000 sebulan hasil perniagaan golongan sasar itu. InsyaAllah lah kita ramai dapat membantu golongan-golongan daripada kumpulan asnaf ni. Biasanya kumpulan asnaf ni bantuan yang diberikan dalam bentuk makanan, kalau katakan bagi peralatan, tapi dari segi pendidikan untuk menjana pendapatan tu kuranglah. Biasa kita bagi dia, kita tinggalkan. Kalau macam bulan puasa tu kita bagi baku makanan, that's it lah, ataupun bagi duit bantuan zakat, that's it lah kan. Jadi habis begitulah. Tapi ini kita bagi
dalam bentuk ilmu pengetahuan dan juga secara praktikal untuk mereka boleh berjaya. Bagi menjayakan program yang baru dimulakan tahun ini, KEMAS turut bekerjasama dengan pelbagai agensi seperti Jabatan Agama Islam Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan PBT, Majlis Amanah Rakyat MARA dan Jabatan Kesihatan Negeri. Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program Asnaf Berdikari KEMAS Terengganu. Turut hadir Pengarah KEMAS Terengganu Dr. Farid Ahmad. Dalam perkembangan lain, berhubung penularan penyakit HFMD dalam kalangan murid di Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Selian KEMAS di Terengganu, ia dilaporkan dalam keadaan terkawal. Setakat ini hanya 7 tabika KEMAS ditutup sepanjang penyakit itu dikesan melibatkan daerah Setiu, Dungun dan Kemaman. Festival Bon Odori yang diraikan di negara ini sejak berpuluh tahun lalu dilihat sebagai perayaan kebudayaan bagi mengeratkan semangat muhibah antara rakyat Malaysia dengan komuniti Jepun yang bekerja dan bermestautin di Malaysia. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah apa saja bentuk budaya yang diamalkan setiap masyarakat di dunia ini sememangnya ada hubung kait dengan agama. Namun seiring peredaran zaman, amalan budaya itu tidak lagi menonjolkan ciri-ciri keagamaan. Titah baginda lagi sambutan Bon Odori di Malaysia lebih kepada festival kebudayaan yang mempamerkan budaya tradisional rakyat Jepun, khususnya tarian, persembahan gendang, perhiasan tanglong, pakaian dan makanan tradisi Jepun serta produk makanan tempatan. Festival itu telah menjadi popular apabila banyak syarikat dari Jepun melabur dan membuka cawangan kilang mereka di Selangor dan ia telah menjadi platform bagi memperkenalkan budaya hiburan Jepun. Sultan Sharafuddin memaklumkan baginda sendiri pernah menghadiri sambutan perayaan ini pada 2016 diiringi oleh Duta Besar Jepun ke Malaysia. Menerusi pemerhatian baginda, sambutan Bon Odori tidak melibatkan upacara berbentuk keagamaan yang boleh memesongkan akidah mereka yang hadir. Sehubungan itu, baginda tidak mahu pihak tertentu, khususnya ahli politik, menggunakan isu yang menyentuh sensitiviti agama bagi meraih populariti serta menitahkan pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan Wakil Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA untuk hadir ke festival terbabit bagi mendapatkan gambaran sebenar. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Taska Genius Perpaduan Taman Sri Rampai di Ibu Kota. Turut berangkat anak anda Seri Paduka Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah dan Tengku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah. Tunku Hajah Azizah dan anak anda tiba pada jam 10 pagi dan meluangkan masa hampir sejam untuk beramah mesra bersama 18 kanak-kanak dan tenaga pengajar di taska berkenaan. Seri Paduka Baginda turut mengurniakan cek sumbangan bernilai RM30,000 kepada Kementerian Perpaduan Negara KPN dan diserahkan kepada Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq serta Ketua Setiausaha KPN Datuk Noridah Abdul Rahim. Penubuhan Taska Genius Perpaduan bermula pada 2010 dengan 15 projek rintis program permata negara dan sehingga kini sebanyak 41 Taska Genius beroperasi di seluruh negara melibatkan 917 kanak-kanak berumur 2 hingga 4 tahun.
Masih bersama Buletin Didik. Ratusan orang menyertai acara Hug the Ocean di pantai terkenal Copacabana, Brazil. Mereka berdiri di pesisir pantai bersama-sama membentuk barisan manusia sepanjang 4 km, simbolik Hari Lautan Sedunia yang disambut pada 8 Jun setiap tahun. O que me traz aqui, que sempre me traz aqui, é estar em contato com a natureza e preservar um pouco mais dos nossos oceanos, ter um pouco mais de consciência ambiental que está faltando e estar junto nessa ação tão linda que a Ruth. Selepas acara simbolik itu, kesemua peserta memakai sarung tangan dan mula mengutip sampah di sekitar pantai Copacabana. Hari Lautan Sedunia diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 2008. Ia menyokong pelaksanaan matlamat pembangunan mampan SDG dan menanam minat orang ramai terhadap memelihara lautan serta pengurusan lestari sumber lautan. Taiwan pula memperkenalkan kenderaan pembersih laut sempena Hari Lautan Sedunia. Generasi ketiga pembersih vacuum ini akan digunakan di 3 jeti perikanan di Taiwan. Ia berupaya mengutip sehingga 1,000 kilogram sampah setiap hari. Sampah di lautan Taiwan kebanyakannya ialah bahan buangan daripada industri perikanan, termasuk peralatan memancing dan pelampung. Jumlahnya 2.5 kali ganda lebih banyak berbanding negara jiran Jepun dan hampir 2 kali ganda berbanding Korea Selatan. Drink of Love, itulah gelaran minuman terkenal di India yang popular di musim panas ketika ini. Malah minuman berusia 115 tahun inilah yang mampu menyatukan rakyat India dan Pakistan. Seakan sirap bandung, ia berwarna merah jambu, menggabungkan campuran herba dan buah. Ini cara peniaga Firoza membuat minuman yang digelar Syarbat-e-Mohabbat, satu-satunya mata pencariannya selama lebih 40 tahun. Ketulan ais besar diketuk sebelum dituang kordial minuman Ruh Afza dan dicampur dengan susu dan potongan buah tembikai. Ruh Afza dihasilkan pada tahun 1907 dan sudah bertahan selama 4 generasi. Yes, the recipe is a secret and it has been a secret for the last 115 years. Right now there would be around 3 people who would know the recipe. Di Pakistan pula, resepi membuat minuman ini sedikit berbeza. Meskipun sangat popular pada bulan Ramadan, ia tetap mendapat permintaan tinggi sepanjang tahun. Malah ada yang sanggup berjalan lebih 5 km untuk menghilangkan dahaga. ठंडक होती है रूअफ़ज़ा के अंदर एक अपना टेस्ट आता है तरबूज के अलावा स्पेशली हम ये पीने इसलिए आते हैं कि थोड़ा सी जो गर्मी का आजकल जोर चल रहा है 36, 37, 34 चल रही है आजकल वो ना ठंडी की तो हम स्पेशली लियाकताबाद से यहाँ पीने आते हैं हमारा हर एक दिन छोड़ के यहाँ आना है कल भी आए परसों भी आए आज भी Ruh Afza yang bermaksud penyegar jiwa disifatkan sebagai penyatu ketegangan dua negara sejak 1947. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini cikgu nak ajar satu senaman yang mudah yang kita boleh buat di mana-mana sahaja. Okay, kita mulakan. Okay. Cantumkan kedua-dua tangan kita, tolak ke hadapan. Okay, tarik ke atas. Bawa ke hadapan semula. Kita gerak ke kanan. Ke hadapan. Ke kiri. Dan kita berakhir di hadapan semula. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Sukan, kemenangan 3-1 Harimau Melaya ke atas Turkmenistan pada aksi sulung kumpulan E pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2023 pastinya menyemarakkan moral pemain menjelang pertemuan lebih getir berdepan Bahrain Sabtu ini. Kelebihan beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil yang menjadi hos saingan kumpulan E dimanfaatkan sepenuhnya Harimau Melaya yang dibimbing Kim Pan-gon. Asakan pantas sebaik sahaja permainan bermula nyata mencemaskan Turkmenistan yang menyaksikan Malaysia di depan minit ke-11 hasil rembatan Safawi Rashid selepas percubaan Arif Aiman ditepis penjaga gol lawan.
Dibezakan 20 anak tangga, Malaysia membuktikan ranking bukanlah menjadi ukuran dan hampir menambah jaringan sejurus kemudian menerusi Darren Lock. Minit ke-16, gawang Turkmenistan bolos lagi. Kali ini menerusi rembatan kencang Muhammad Faisal Abdul Halim selepas mendapat ruang susulan kelekaan benteng lawan yang pantas dihukum Arif Aiman. Mendahului 2-0, kesilapan barisan pertahanan Harimau Melaya minit ke-37 membolehkan Turkmenistan merapatkan kedudukan menerusi Anadurdiev Altimirat. Bagaimanapun, penyokong skuad kebangsaan kembali berpesta apabila larian solo pemain pertahanan Corbin Ong memerangkap lawan untuk Malaysia selesa mendahului 3-1. Selepas rehat, tempo permainan nyata didominasi Turkmenistan. Namun, barisan pemain negara kental menyerap setiap asakan lawan untuk keputusan 3-1 kekal sehingga whistle penamat. Aksi kedua kumpulan E, Malaysia menentang Bahrain jam 9 malam Sabtu ini di gelanggang sama. Ketika skuad bola sepak senior negara ceria di Stadium Nasional Bukit Jalil, pasukan bawah 23 kebangsaan pula mengakhiri cabaran Piala Asia di Uzbekistan tanpa sebarang kemenangan. Malaysia menamatkan saingan kumpulan C tewas 0-2 kepada Vietnam untuk berada di tangga tercorot. Ketua Jurulatih Brad Maloney merehatkan beberapa tonggak utamanya, antaranya Luqman Hakim Syamsuddin, Hadi Fayad Abdul Razak dan Nick Akif Syahiran untuk memberi ruang kepada muka baru membarisi kesebelasan utama berdepan Vietnam di Stadium Lokomotif. Usaha pemain negara meraih kemenangan sulung menjadi sukar apabila Nam Mandung membolosi gawang negara minit ke-28. Barisan Harimau Muda ditimpa malang pada masa kecederaan, menyaksikan Muhammad Hairi Hakim Mamat dibuang padang susulan rujukan VAR mendapati bola terkena tangannya. Vietnam yang dihadiahkan sepakan penalti berjaya mendapat jaringan kedua menerusi Bui Huang Viet An meskipun sepakan awalnya sudah diselamatkan penjaga gol Firdaus Irman Muhammad Fadil. Kemenangan 2-0 membolehkan Vietnam menduduki tangga kedua kumpulan mengumpul 5 mata dan mara ke suku akhir. Malaysia mengakhiri cabaran tewas ke semua 3 perlawanan. Sementara itu, Korea Selatan menewaskan Thailand mara ke suku akhir selaku juara kumpulan C. Gol kemenangan Korea dijaringkan Go Jae-hyun minit ke-35. Bagaimanapun, sistem VAR terpaksa digunakan untuk mengesahkan jaringan itu selepas berlaku percanggahan keputusan dengan pembantu pengadil. Thailand yang memerlukan 3 mata untuk mengisi kedudukan 2 teratas bangkit dengan asakan bertali arus, namun gagal mencari jaringan dan terpaksa akur berada di tangga ketiga mengumpul 4 mata di pintas Vietnam. Baiklah, paparan di sekitar Festival Cahaya di Singapura mengakhiri buletin didik. The iLight Festival menampilkan 20 hasil seni menarik diperbuat daripada bahan mesra alam sekitar dan jimat tenaga. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.